Sila. Baru nak makan tengah hari kan? Tak jadi nak makan lah ya. Tak apalah. Itu namanya rezeki makan malam. Malam tengah dapat nasi, maksudnya rezeki makan malam lah. Makan tengah hari kena cari nasi lain lah. Baik, insyaAllah. Apa khabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Selamat tahun baru ya. Masya Allah. Semangat tak tahun baru? Ke terkejut lagi? Macam tak semangat je. Sama je. Tak rasa tahun baru pun kan. Awal Muharram nanti baru rasa. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berada dalam majlis ilmu pada hari ini. Kita minta dahulu daripada Allah SWT keberkatan dalam majlis ilmu kita. Kita mulakan dengan bacaan Al-Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menambahkan lagi umur kita, usia kita. Hari ini satu hari yang baru untuk kita. Kalau Allah tak bagi rezeki pada hari ini, pagi tadi orang kata kerah kejung dah lah. Tapi Allah kembalikan semula roh kita ke jasad kita. Paling utama yang perlu kita syukuri, tak kisahlah kemelut hak poligami wanita ke. Okey je. Kemelut ekonomi ke, kemelesetan ekonomi ke. Pagi tadi dapat mesej lagi daripada bank, ansuran yang terkini pula naik lagi. Tak tahulah apa cerita dia. Tak apa, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita dapat hari yang baru, dapat nafas yang baru. Ini bukan nafas malam ni. Ni oksigen Allah bagi hari ni oksigen yang baru. Kekuatan yang Allah bagi pada hari ni, segala jasad kita, fungsi hati kita, fungsi buah pinggang kita berfungsi dengan baik ni, ini rezeki hari ni yang baru punya. Jadi yang perlu kita rasai ialah syukur. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat peluang untuk kami hidup lagi. Alhamdulillah. Bayang cuba kalau tak buat air besar, kan? Rasa tak boleh buat kerja. Nikmat, sebab tu keluar bilik air sebut Alhamdulillah. Ghufranaka Alhamdulillahilladzi azhaba anni adha wa afani. Ya Allah, syukur kau bagi hilang semua yang sakit, yang akan menyebabkan badan aku ni sakit. Kau bagi hilang semua dan kau sihatkan kami. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi yang kurangnya hanyalah syukur kita lah sebenarnya. Syukur kita Alhamdulillah. Syukur kepada segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah pada kuliah pertama tahun baru ni, kita nak mulakan juga dengan ayat pertama di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, apa bunyinya? Kena Google dulu. Ayat pertama dalam Quran. Ada yang tiba-tiba keluar, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu ayat pertama turun Kak, bukan ayat pertama dalam mushaf. Apa? Al-Fatihah. Apa dia punya ayatnya? Kalau Al-Fatihah tu surah. Alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. So kita
buka juga. Ayat Al-Quran itu Allah buka dengan surah pembuka Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah dibuka dengan kasih sayang Allah. Itulah topik tazkirah kita, majlis ilmu kita pada tengah hari ini, iaitu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita merenung kasih sayang daripada Allah, insya-Allah kita akan menjadi orang yang penuh jiwanya. Jiwa kita ni dia ada makanan dia. Jiwa kita ni, hati kita ni, makanannya adalah kasih sayang. Kalau kita ibadah, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, ibadah tapi dia tak rasa dia ibadah itu dengan cinta Allah, dia ibadah tu dia akan buat seolah-olah macam terpaksa lah. Dia buat juga, tapi solat tu dia tak rasa kasih sayang. Solatnya kering, solatnya kosong. Dia tak boleh rasa bagaimana air dia dicampur dengan gula, dicampur dengan kopi tu minum sedap kan? Tapi kalau air kosong sahaja, kenapa? Dia solat juga air tak air, tapi tak ditambah dengan cinta. Tak ada perasa lah. So solatnya akan jadi hanya menunaikan tanggungjawab sebagai seorang mukallaf, sebagai seorang muslim, tapi tanpa rasa cinta. Inilah pengisi jiwa kita, iaitu cinta, dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah cinta yang takkan mati. Cinta yang tidak akan hilang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan Al-Quranul Karim, mulakan mencipta hambanya dengan cinta ataupun rahmah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Izinkan saya minum dulu. Ibu-ibu nak minum tak? Kita kongsi nak? Minum dah. Saya ni tak sempat tadi diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ni cucu anak hari ni. Cucu anak 3 bulan dah. Hari ni 13 hari bulan. Anak saya memang lahir 13 hari bulan. Dia mencocok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tengok dari sudut cinta, cinta ni lawannya benci lah. Suka lawannya tak suka. Minat lawannya tak minat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan cintanya di hadapan ataupun di permulaan berlawan dengan murka? So bila kita sebut cinta Allah, kasih Allah, lawannya dengan murka Allah, marahnya Allah. Allah ada tak marah? Ada tak marah Allah? Tak berani nak cakap nampak raya. Ada. Apa tanda Allah marah? Tu neraka tu. Neraka tu tanda Allah ada marah. Azab Allah. Innallah syadidul iqab. Jangan main-main. Kerana Allah, kalau Allah marah, Allah akan bagi balasan yang sangat dahsyat. Allah punya suatu balasan yang kepada hambanya yang Allah murka, dengan balasan yang tak tertanggung kita. Kalau kita bayangkan dahsyatnya orang ni, kalau pukul orang lain pun dah dahsyat, tapi tak kala Allah SWT yang membalas kepada hambanya lebih daripada itu. Dan maksud di sana ada, Allah ada murka. Banding kita sebut yang lawannya tadi, kasih Allah ada, murka Allah pun ada. Tapi kenapa Allah tak letak murka duduk depan? Kenapa tak letak innallah ataupun bismillahil mutakabbir, ataupun bismillahil jabbar, letak kat depan lah. Kenapa Allah mulakan dengan yang sayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Secara logiknya kenapa? Rasa-rasalah ibu-ibu. Kita nak lari terus lah kan? Larilah kita kan? Sebab Allah nak bagi kita ni masuk Islam, kita masuk mendekati pintu Allah ini dengan pintu cinta. Itu cara tarbiyah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dengan cara, kalau kita tengok, itu adalah metod Quran. Metod Quran ialah biar manusia itu kenal Islam dengan cinta. Kita dulu ajar anak-anak kita solat dengan
nanti masuk neraka. Betul tak? Orang tua dulu kita pun banyak mulakan dengan ditakut-takutkan kan? Jangan buat macam ni. Atau Allah marah nanti. Kan? So kita memulakan sesuatu yang tak sama method dengan Quran mulakan. Quran mulakan Allah itu diperkenalkan dengan nama Allah, iaitu bila sebut nama, ismun, iaitu sesuatu yang tinggi. Ya, sama tu tinggi, ismun sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang kita bawa, sesuatu yang puncak, ya, sesuatu yang atas lah. Maka diangkat ismullah dengan nama Allah. Apakah nama Allah selain daripada Allah? Iaitu lafzul jalalah, nama Allah yang paling tinggi sekali, yang paling subhanallah sangat luar biasa, miracle, iaitu Allah, kalimah Allah itu sangat luar biasa dan diperkenalkan antara sifat sifat Allah yang diangkat menjadi nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ibu-ibu, kedua-duanya ada berasal daripada perkataan yang sama. Apa asalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Rahmah. Kak Rahmah, ada nama Kak Rahmah sini. Itulah asal perkataan Rahman dan Ar-Rahim. Iaitu Rahmah. Rahmah itulah kasih dan sayang. Rahmah itu adalah cinta. Sebab tu orang suka sangat bila sebut tentang love. Kan? Cerita kan? Kalau cerita yang tak ada cinta, cerita tu macam tak best. Mesti kita ada selit cinta. Kalau cerita Korea, kan? Cinta tu yang nombor satu lah. Kan? Gaduh macam cinta kan. Cerita Hindustan kan. Cerita Hindustan yang 3 jam tu lah kan. Yang kita tengok sampai mengalir tisu habis tu depan kita tu. Apa yang menyebabkan kita boleh duduk 3 jam tu? Cinta. Kan. Ada unsur cinta dalam cinta tersebut. Sama ada cinta seorang anak kepada mak ke, cinta seorang pasangan kepada pasangan dia, ataupun cinta daripada seorang guru. Ada cerita Hindustan yang sangat bagus. Saya tak ingat tajuk dia apa. Bukan Hindustan, Tamil. Yang bagus. Cinta seorang guru, pengetua kepada pelajar-pelajarnya ataupun generasinya. Subhanallah. Sangat luar biasa. Tapi apa yang nak diangkat ialah cinta. Ya, cinta tersebut. Dan bila seseorang itu cinta, akan menyebabkan kita boleh stay. Tanyalah kepada diri kita. Kenapa saya boleh bertahan dengan suami saya yang menjengkelkan kalau ikut galak kan? Sabar je lah. Nak buat macam mana urut je lah dah ada tu. Kenapa kita boleh tahan sampai 20 tahun? Kenapa kita boleh bersabar dengan anak kita yang kadang-kadang, ya Allah, itu aku geramnya dengan anak aku ni kan. Tapi kenapa kita boleh bersabar? Cinta. Sebab cinta. Cinta menyebabkan kita kuat. Subhanallah. Power of love. Cakap Inggeris sikit lah ya. The power of love. Ada seorang ni lah ceritanya. Ceritanya lelaki ni dia pengsan ataupun koma lah macam tu. Maksudnya dia sedar, dia boleh dengar tapi dia tak boleh nak respon lah. Jadi tak tahulah macam mana nak hidupkan dia ni, nak bagi dia sedar balik. Doktor buat macam-macam dah, tak jumpa juga. Jadi adalah orang tua-tua yang pakar lah. Dia kata, ni awak punya si dia tu duduk mana? Kan? Sekejap je. Dekat Kedah ke? Gerak tangan sikit. Betul lah tu. Bukan orang Johor, bukan orang Pahang, orang Kedah. Lepas tu sebut, Kedah tu besar kan. Apa daerah mana dia ada. Sebut Alostar senyap. Dia kan tak ada bunyi, tak ada respons semua. Dekat mana? Sungai Petani ke? Gerak sikit tangan orang Sungai Petani. Sampailah ke kampung tadi tu, kalau disebut nama kampung dia, bergerak mata pula. Bukan tangan dia bergerak mata. Rupanya masalah dia ni bukan masalah tak cukup oksigen, masalah cinta ditolak. Cinta ni terhalang. Sampai rasa macam hysteria macam tu kan. Bukan hysteria yang menjerit tu, tapi maksudnya kena serangan. Nak kata kuat cinta ni. Cinta sangat kuat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala
mulakan ya Al-Quran itu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua-duanya adalah benda yang merujuk kepada perkataan yang sama, iaitu rahmah, iaitu cinta dan kasih sayang daripada Allah kepada hamba-Nya. Sebab tu Allah bagi muka bumi ni ada, dibentangkan muka bumi ini. Sebab itu diletakkan dalam muka bumi ini makhluk-makhluk Allah yang melata di seluruh muka bumi ini, semua hasil ataupun kerana cintanya Allah kepada hamba-Nya. Hakikat sahabat-sahabat, kita kembali kepada lawan cinta tadi, cinta dan murka, rahmah dan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Rida Allah dengan ghadabullah. Rida Allah, keredaan Allah dan juga kemarahan Allah ada. Bila kita melihat satu figura, ya, kita ambil satu contoh dalam sekolah, ya, dalam satu sekolah, contoh cikgu. Cikgu tu dia apa kita kata baiklah, sayang sangat anak murid dia. Memang sayang sungguhlah. Apa yang akan berlaku? Anak murid, kalau anak murid yang jenis-jenis bandar-bandar KL ni akal panjang sikit kan, cikgu tu akan dia apa? Disayangi ke ataupun dibuli? Akhirnya dibuli. Sebab apa? Tak apa. Cikgu Fatimah tu okey. Tak payah buat homework dia. Homework cikgu lah yang garang tu kena buat. Tapi cikgu Fatimah okey. Dalam kelas bersepah-sepah budak-budak tak masuk kelas. Sebab apa? Cikgu tu baik. Dia penuh dengan rasa cinta. Akhirnya jadi apa? Anak murid tak taat pun. Betul tak? Anak murid jadi naik kepala. Sahabat-sahabat, dan Allah Subhanahu Wa Taala masalah yang lebih tinggi lagi daripada itu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat sayang, dalam masa yang sama bersifat juga dengan sifat murka. Untuk siapa sifat murka Allah ni? Untuk yang ketegak tadi macam budak-budak kat KL ni. Yang itu memang kena dengan sifat marah Allah. Supaya apa? Dia ada tarik dan tolak. Ada yang menarik dia, kerana Allah Subhanahu Taala sangat sayang pada hamba dia. Tapi ada juga momentum yang menolak dia untuk beribadah, untuk taat. Kalau tak buat nanti Allah marah. Kalau tak buat nanti balasan yang Allah sediakan, sesuatu yang sangat kita takut, kita geruni. Dah ada kita punya sesuatu yang menarik dan menolak. Akhirnya semua jenis manusia ni, ada manusia yang lembut dengan kasih sayang, boleh jadi dekat dengan Allah, boleh beribadah dengan hati, dengan cinta. Ada juga yang bermula, mungkin dia tak boleh nak dengan cinta, tapi sekurang-kurangnya dia taat kerana apa? Takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat situlah keseimbangan ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tergolong daripada Asma Allahul Husna. Asma Allah Al-Husna, iaitu nama-nama Allah yang baik. Ada berapa nama-nama Allah yang baik? 99 lah. Dulu kecil-kecil dia tunjuk penceramah, motivator tunjuk dekat tangan. Jumpa tak? Jumpa motivator yang macam ni? Nampak? Ibu nampak ke 99 kat tangan tu? Ada kan? Saya punya belah kiri 81. Belah kanan 18 lah. Dia terbalik. Dia kalau V tu 7, kalau V terbalik tu 8. So tengok mana dia satu. Kalau satu kat depan, satu belah kiri ni tu, jadi tu 18. Kalau satu belah kanan 81 lah. Ni dulu-dulu lah masa motivasi kan, orang kata, tengok, wah kan, jadi sangat-sangat kita rasa dekat kan dengan 99 nama Allah ni. Jasad kita pun yang menunjukkan perkara tersebut. Subhanallah, sangat miracle ya. Dalam satu hadis dia, 99 nama Allah ni dalam satu hadis ya, Nabi SAW mengumpulkan ke 99 nama Allah ini. Dan dalam Al-Quran kita tengok ada banyak tempat yang kita boleh lihat disebut
Allah memperkenalkan diri Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Allah, dengan asma Allah. Asma tu nama lah, bukan Ustazah Asma Harun je. Ya, asma tu maksudnya nama-nama, ya, Asmaul Husna, iaitu nama-nama Allah. Baik, ibu-ibu, hari ni saya nak pecahkan lagi daripada Asma Allahul Husna ini. Dia ada 3 jenis, 3 kategori lah. Ya, ini semua cara kita bagaimana kita nak tadabbur Quran. Ya, kita nak tadabbur Al-Quran. Antaranya iaitu kita mengenal pasti ayat hakikat ketuhanan. Ayat hakikat ketuhanan. Okay? Haqiqatul Rabbaniyah dalam bahasa Arabnya lah. Dalam bahasa Melayu, hakikat ketuhanan. Ayat hakikat ketuhanan sangat mudah untuk kita kenal, iaitu apabila disebut nama-nama Allah dan juga apabila disebut di dalam itu sifat-sifat yang berkait langsung dengan Allah. Ya? Contoh paling mudah, Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas, kenapa surah Ikhlas tu kalau kita baca 3 kali menyamai pahala khatam Al-Quran. Kerana dia adalah 3. Ya, kita kata dalam Islam ada 3 pecahan, iaitu akidah, syariah dan tasawuf. Dia adalah 3 pecahan, iaitu salah satu 1/3 yang pertama. So bila kita baca 3 kali, so kita telah mengenal Allah melalui ayat-ayat dalam surah Al-Ikhlas. Iaitu Allah ini satu, ya, Allah ini tunggal, tidak beranak, tidak diperanakkan, tempat makhluk meminta segala sesuatu. So ini adalah ayat-ayat hakikat ketuhanan. Apa lagi yang dekat dengan kita yang selalu kita baca juga ayat kursi lah ibu-ibu. Ayat kursi, kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul al-qayyum. Kan al-hayy juga asma Allah ul husna, iaitu yang hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri, yang tidak memerlukan sesuatu yang lain. So, ini juga cara Allah Subhanahu Wa Taala nak kenalkan kepada makhluknya, Allah tidak pernah mati. Allah tidak akan mati. Manusia mesti mati. Laptop mesti mati. Kadang marah telefon kau, kenapa kau rosak? Sebab ini adalah selain daripada Allah, mesti rosak. Mesti dia akan ada expired date. Dunia yang terbentang luas ni juga akan expired. Akan ada penghujungnya. Tapi Allah tidak. Allah Al-Hayy, sentiasa. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Itu Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu Taala tidak perlu, ya, tidak mengantuk, dan Allah tidak perlu kepada tidur. Kita dalam majlis ilmu pun tidur tu paling nikmat sekali, kan? Tidur. Kalau orang lelaki sekarang ni tengah tidur depan khutbah. Kan? Paling nikmat, nyenyak dia tu berkualiti tidur tu, kan. Lepas habis tu terus segar rasa, kan. Subhanallah. Ibu-ibu, sebab kita manusia, kan, kita lemah, so kita perlu rehat. Jadi Allah tak lemah. Allah sentiasa hidup. Allah sentiasa kuat. Allah sentiasa mengetahui. Sebab orang yang tidur, sewaktu tidur, dia tidak akan berdaya. Dia tak akan ingat, dia tak mampu orang lukislah kat muka dia apa-apa sekalipun. Tak boleh nak tolak pun tak boleh. Sebab apa? Macam tu, kan. Tidur. Tak mampu. Tapi Allah tidak. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala nak kenalkan kita sebagai makhluknya, sebagai hamba-Nya, untuk mengenali Allah melalui ayat-ayat hakikat ketuhanan. Jom kita pergi kepada 3 sifat ataupun 3 kategori ayatul Asmaul Husna. Baik, ya. Tiga kategori yang pertama, bila kita nampak Asmaul Husna yang 99 tu, ataupun ada lebih lagi daripada Al-Quranul Karim, ada
kajian mengatakan bila dikira ada 120 lah, itu lebih lagi daripada 99 berbanding dengan hadis tadi ada 120 nama-nama Allah Subhanahu Taala yang ada dalam Al-Quran. Baik. Ada 3 jenis. Yang pertama namanya sifat Al-Jalal. Sifat Al-Jalal. Yang kedua sifat Al-Jalal. Yang kedua sifat Al-Jamal. Ya. Al-Jalal, Al-Jamal. Dan yang ketiga sifat, apa lagi satu Hanis? Lupa pula saya. Al-Jalal iaitu sifat-sifat yang menunjukkan keagungan Allah. Sifat Al-Jamal ialah sifat yang merupakan kecantikan. Ya, kecantikan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi satu, kejap ya. Tak boleh nak check lah. Kita punya ni kat sini. Apa, ada juga tak lagi satu? Kekuasaan. Kejap ya. Al-Jalal, kekuasaan lah. Dah jumpa dah. Al-Kamal. Bukan jumpa kat sini, jumpa kat sini. Al-Kamal. Okay. So, nombor 3, Kamal. Okay. Bagi dia punya maksud dia dulu ya. Al-Jalal, keagungan. Al-Jamal, kecantikan. Al-Kamal, kesempurnaan. Nampak macam sama, tapi dia berbeza. So, tiga-tiga ni, dia ada perbezaan di antara 99 nama Allah tadi tu, ataupun 120 nama Allah yang ada dalam Al-Quran. Dia ada perbezaan, ada yang Jamal, tapi dia bukan Jalal. Ada yang Jalal, tapi dia bukan Kamal. Okay? Dia salah satu daripadanya. Tapi kalau kita tak kenal pun tak apa. Kita tahu dia Asmaul Husna, cukup dah tu. Okey dah tu. Just kita nak pergi lebih lanjut lagi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan sifat, contoh kita nak kenal dahulu sifat Al-Jalal tu macam mana. Okey? Baik. Sifat Al-Jalal, keagungan Allah, ialah macam contohnya Al-Qudrah. Qudrah. Allah mempunyai kekuasaan. Okey? Ini kekuasaan ini menunjukkan apa? Keagungan Allah. Dan sifat Al-Jalal, sifat keagungan ini, dia manusia, dia tidak ada. Ataupun manusia, dia memang tak adalah secara sempurna tu, dia memang tidak ada. Contoh sifat Al-Jalal adalah Al-Mutakabbir. Sifat Al-Jalal, Al-Jabbar. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, iaitu Allah yang apa istilahnya, sombong. Yang besar kan? Al-Mutakabbir, Allah yang besar, yang selayaknya untuk Allah, betul tak? Selayaknya lah, sebab Allah Tuhan. Dan semua dekat dunia ni tunduk kepada Allah selayaknya, sebab semua ni makhluk dan ada pada Allah. Tapi Allah tak mulakan sifat ini, sifat Al-Jabbar, iaitu sifat bongkak ataupun something lah kan, Al-Jabbar, untuk Allah mulakan pada Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita akan rasa kecut perut terus. Kita akan rasa Allah, hebatnya Allah. Memang Allah tu hebat. Tapi tengok, Allah mulakan Al-Quran dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, iaitu sifat apa? Rasa-rasanya dia Jalal ke, Kamal ke, ataupun Jamal. Jamal, betul. Kasih kepada akak. Kita akak nama siapa? Masya Allah. Sebab dia dah pakai telekong kan. Dia dah masuk roh dah tu. Kak nama siapa kak? Kak Farhana, Masya Allah. Okay, Cik Puan Farhana kita. Betul, betul. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tergolong yang kedua, iaitu Al-Jamal. Sifat kecantikan. Sifat kecantikan. Yang menunjukkan apa yang indah. Indah. Apa yang comel pada sifat Allah tadi, yang makhluk boleh bersifat dengan sifat itu. Itu cantik. Itu Al-Jamal. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, selayaknya manusia, kalaulah kamu ini
tahu Tuhan kamu tu penuh dengan kasih sayang, kenapa kamu nak jadi bengis? Kenapa kamu nak jadi sombong? Kenapa kamu nak menjadi orang yang bongkak? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah nak mulakan Quran dengan Al-Mutakabbir boleh, tapi tidak. Allah mulakan dengan sifat yang cantik dan indah. Supaya apa? Wahai makhluk, ayat yang kita ulang setiap hari dalam salat kita paling kurang 17 kali ibu-ibu. Yang kalau ulang 3 kali pun insya-Allah tak lupa. Kalau ulang 17 kali bukan tak lupa lagi, dia akan terus mendarah daging. Serpihan kasih sayang yang aku berikan tadi, penuhkanlah jiwa-jiwa manusia dengan kasih sayang. Penuhkanlah muka bumi ini dengan kasih dan sayang. Kalau kasih sayang penuh dekat dalam muka bumi ini, saya yakin dan percaya ibu-ibu. Saya yakin dan percaya tak ada orang bergaduh. Kalau orang penuh dengan kasih dan sayang, takkan ada orang yang sanggup tengok orang lain susah. Tengok bulan rahmat, bulan Ramadan. Bulan yang subhanallah rahmat Ramadan. Orang anak yatim pun sikit-sikit je kan. Tak cukup. Tapi tak apa Ustazah. Ramadan punya kutipan cukup makan setahun. Subhanallah. Sebab apa? Itu rahmat Allah. Allah bagi Ramadan kepada umat Nabi ni kasih. Bulan kasih sayang yang ada dalam Ramadan. Inilah ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita penuh dengan kasih sayang, kalau kita penuh dengan kasih sayang, kita tak sanggup untuk tengok orang lain. Akhir zaman ramai orang kita kata melancong di seluruh pelosok dunia. Mana negara dia tak kena. Dulu di Darul Zakah sama satu bangunan dengan Baitul Mal. Antara yang sangat banyak ibu-ibu ialah orang datang nak minta bantuan, kena potong dah elektrik, potong dah air. Kita tak tahulah, kita kena tak ada air. Bukan kena potong, tak ada air, memang pipe bocor. Memang sangat-sangat, air bukan mahal pun. Kita boleh cakap macam tu kan. Kita cakap, air bukan mahal sangat pun. Kalau elektrik dia lah mahal sikit kan. Air tak mahal sangat. Tapi orang ada yang tak mampu. Di mana? Di KL. Di Kuala Lumpur. Ibu-ibu daripada atas lagi, yang dapat bonus sampai 3-4 bulan, yang ada bonus sampai 9-10 bulan, ya Allah. Kan? Takkan sanggup untuk meletakkan cas air dan elektrik sebegitu rupa. Dulu air ni percuma kan? Dulu elektrik percuma kan? Tapi sebab kita dah, semua orang ada dalam hati kita semua pastinya. Kita merasai bagaimana sahabat aku, saudara aku susah. Aku tak nak bagi dia susah sebab aku rasa macam mana kalau aku susah. Tapi itulah yang kita semua diuji dalam dunia ini. Ada orang yang hilang dah daripada hati dia kasih sayang. Sehingga sanggup melihat orang. Subhanallah. Antara konten tertinggi, rancangan Jepun. Konten tertinggi view-nya ataupun tontonannya ialah apabila satu rancangan itu yang melihat penderitaan orang. Dera budak kan, ada video dia, saya tak boleh tengok. Saya tak boleh. Sebab kita rasa tak sampati. Kita rasa 3 hari. Image tak boleh buang. Sebab tu saya tak suka tengok. Tapi ada orang tak. Ada orang hilang dah kasih sayang dalam hati untuk hidup. Dan pastinya kehidupannya akan terbalik daripada hakikatnya. Kenapa? Tak mungkin akan kehidupan itu dapat berjaya kalau dia letak Quran di belakang. Kalau dia letak Quran jauh daripada kehidupannya, dia kata apa kaitan Quran dengan kehidupan? Aku asal daripada kerana nafsu tadi menjadi selamat. Kenapa? Quran sudah berikan panduan untuk kita semua menjadi manusia yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang saya kasihkan Allah Subhanahu Taala
itu nombor 2, iaitu sifat al-jamal. Dan yang ketiga, sifat al-kamal. Sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.